Kejap je kan, sebab saya nak buat Ha. soalan ujian untuk pukul 9 malam ni. Oh, tak buat lagi ke? Belum. Buat kejap je Sempat tu tak mudah ni? sangat. Sempat tak? Sempat. Boleh. Soalan dia tu kejap je. 20 Okay, soalan je. Kejap window. Okey. Okey, nampak Sekejap. Nampak dah? Nampak? Okey. Yang lain tu awak boleh kan? Tak masalah kan? Boleh yang lain. Syarat ayat cuma ni Ni. Cuba terjemah dulu. Terjemah dulu. Oh, okey, sekejap. Tengok betul tak betul lah. Dia berkaitan ayat ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Kemudian ayat sambungnya wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Tu kan dua ayat tu kan? Kan ini bab isu nusyuz Isri an-nusush. Oh, terus terjemah yang apa ni? Sir ta'bir an qawamun ar-rijal bi istinaf mabni ala jumlah ismiyah qul ta'ala ar-rijal qawamun 'ala nisa. Apa maksud dia? Maksud dia mengenai ayat ni qawamatu ar-rijal lelaki Qawamuna. Qawamatu ar-rijal. Lelaki ni lebih kuat. Qawamatu ar-rijal. Lelaki ni berhak mendapat macam mana? Lelaki tu pemimpin lah. Dengan istinaf. Awak macam terjemah gitu je. Dia kata sirru ta'bir. Sirru ta'bir rahsia ibarah ni. Kenapa Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa? Maksudnya sir ni rahsia ibarah ni. Allah mulakan ibarah ni tentang qawwamatu rijal, kekuatan lelaki ni bis istinaf. Maksudnya istinaf ni maknanya i'adah ulang. Kalau dalam kamus istinaf ni i'adah atau istimrar. Maknanya berterusan benda tu. Okey? Berterusan. Al-mabni ala jumlah ismiyah dan dibina ayat ni atas jumlah ismiyah. Dia tak atas jumlah fi'liyah. Ibarah ayat ni ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dia macam tu. Dia mana ar-rijal ni punya mubtada, qawwamun khabar dia. Kenapa dibuat begitu, Allah sebut begitu. Okey. Itu dia punya persoalannya. Rahsia apa rahsia dia? Okey, masuk ja'a. Baca. Terjemah terus je. Telah datang khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah tu qawamuna kan. Khabaruha sirah mubalaghah. Maksudnya khabar tu bahasa yang keterlaluan. Qawamuna tu. Mana qawamuna bahasa keterlaluan? Balaghah. Keterlaluan. Dia macam macam mana kalau ikutkan dia Kowi kan? Kowi. Tapi mubalaghah qawamuna macam mana jadi macam ni? Awak tak ni mahir ni apa saraf dengan kawan ni. Dia tak boleh terjemah. Kalau tak pandai, tak mahir saraf dengan kaedah kan. Grammar ni asal main tu sana terjemah. Dia kata ja'a khabarun telah didatangkan, Allah telah datangkan khabar. Khabar ni bukan khabar jumlah tu tak. Khabar ni cerita ni. Ayat ni ar-rijal qawwamun 'ala nisa ni khabar, berita yang Allah beritakan ni dalam Quran ni. Dia kata bayanun sebagai penerangan istihqaq rijal qawwam 'ala nisa. Untuk memberi hak pada lelaki itu, dia ada kekuatan atas perempuan musta'nifah yang berterusan sifatnya. Gitu. Dia tak ada kejap kuat, kejap kuat tak begitu. Maknanya benda tu berterusan. Kenapa? Likaunuhu jadiran. Kerana Allah jadikan lelaki jadiran. Jadiran maknanya sebagai yang kuat. Yang baik. Gitu. Bi ayyuzkara mustaqillan amma qablahu. Yang mana Allah sebut ar-rijal qawwamun 'ala nisa ni satu ayat yang bebas yang tak ada terikat dengan ayat sebelumnya. Saya tak tahu apa ayat sebelumnya. Kita nak tengok balik ayat sebelumnya. Itu. Mana ayat ni khusus untuk lelaki sifatnya begini. Gitu. Okey, faham? Okey. Yang ni likaunuhu
likaunihi jadiran bi ayyuzkara mustaqillan amma qablahu. Jadikan sebagai satu yang tetap, satu yang baik, yang mana disebut sebagai satu yang bebas daripada sebelumnya. Yang mana ni? Yang mana Ustaz baca ni? Yang ini. Ni. Likaunhu jadiran bi ayyuzkara mustaqillan amma qablahu. Maknanya sifat lelaki yang disebut ni dia tak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi khusus ayat ni. Rijal qawamu 'ala nisa. Okey. Kemudian dia kata lagi wali ahamiyatihi, kerana kepentingannya tu. Kerana kepentingannya lelaki lebih kuat lelaki daripada perempuan ni, wa bana 'ala jumlah ismiyah, dan dibina atas jumlah ismiyah khabaruha. Khabarnya itu sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah maknanya satu lafaz yang berterusan. Sifatnya qawamun. Qawamun. Dia fa'alun, benda yang berterusan. Qatalun, kalau qatalun maksudnya saling cincang-cincang, saling qawamun maknanya saling mengatasi begitu. Sifat yang berterusan. Kalau qawam, qiyam, sekali bangun je, sekali laksana je. Tapi qawam ni maksudnya sentiasa melaksanakan begitu. Benda yang sirah mubalaghah itu. Itu istilah dalam usul bahasa Arab lah. Okey. Faham? Yang ini tak faham lah ni. Liizan ni apa? Untuk ni ayat sambung Kata ayah yang tu. Tak ayah aku. Ayah lah buang je lah ni. Sampai yang sebenarnya untuk mensifatkan dengan sesuatu yang disandarkan pada mereka ni, pada orang lelaki ni, dan pengaruh mereka padanya. Mana kekuatan itu ada fungsi dia. Itu sebenarnya. Ni. Okey. Baik, seterusnya ni pula. Sir tartib alaj nusus. Ni apa maksud? Apa faham? Yang tu rahsia mengatur Artinya susunan. Susunan ilaj. Susunan untuk merawati sifat nusyus perempuan ni. Kan dalam ni Allah sebut kan, bila kamu takut perempuan tu nusyus maka fa'izuhunna. Yang pertama nasihat. Yang kedua pisahkan dari tempat tidur. Yang ketiga pukul. Ini yang tartib susunan tu. Itu maksud dia. Faham? Okey. Maksud kenapa rahsia disusun cara mengatasi nusyus perempuan sebagaimana dalam firman Allah Taala. Okey, maksud yang pertama ni labudda. Apa maksud? Labudda tak dapat tidak. Harus dijelaskan terlebih dulu bahawa isyarat ni apa? Tanda. Tanda pertama perempuan tak faham. Waktu tidak berfungsi. Perempuan tak faham. Baik, dia kata la budda min isyarah. Dia kata mesti daripada satu isyarat yang pertama. Isyarat yang pertama dia apa? Isyarat maknanya tanda yang pertamanya apa? Kita ila annal waw ni, wallati ni, waw ni. La tufidu tartiban. Dia tak ada kaitan dengan tartib. Tartib maksudnya ayat ni tak bersambungan ni. Ni bukan waw tartib. Okay? Waw tartib tu bersambung lah. Ni maknanya waw ni tak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Okey. Ni mungkin waw sumpah dan sebagainya, wallahu alam. Kata falizauji, maka untuk suami itu ayabda taktib, dia mulakan takdib, pengajaran untuk isterinya itu yang nashizu, yang nusyus, bima syaa ala hasbi tabiatiha, dengan sesuatu kepada mengikut tabiat perempuan tu. Asal tabiat perempuan tu. Dia kata falikuli imra'atin tabiatuha khasah. Setiap perempuan ni dia ada tabiat yang khusus. Dia perempuan ni tak sama. Saya tak tahu awak perempuan kan, tak tahu lah. Jadi setiap perempuan ni lain-lain. A dia lain sifatnya, B lain sifatnya. Itulah keadaannya. Ya. Jadi fa raqiqatul masyair. Raqiq maknanya yang terbaik ialah untuk disebut ini yajda ma'aha bada bil wa'zi. Dimulakan untuk yang baik ni, jada ni didapati bersamanya yang dimulakan dengan wa'zi, dengan nasihat. Okey. Sebab tu kata fa'azuhunna. Ya, dengan wa'zun, nasihat. Wal kalamu thayyib, dengan kata-kata yang baik. Yang baik. Allazi fi tadhkir billah, yang mana disebut oleh Allah Taala. Ni dia. Fa'azuhunna ni kan? Ni kaedah yang pertama. Okey. Kemudian wa hunaka imra'atan la yajda fi alaj. Ada di sana perempuan yang tak boleh nak dirawat begitu. Tak boleh rawat nasihat. Nasihat tak makan nasihat ni. Cara-cara tersendiri lah. Tak ada nak makan nasihat, tak dengar nasihat.
Keduanya ya, illa hajarha fi madji' wa 'anu ityaniha. Maksudnya yang tidak boleh dinasihatkan ni, maka tinggalkan, pisahkan dari tempat tidurnya dan tidak mendatanginya. Memang tidak bersama dengannya. Gitu. Okey. Kemudian itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, wa hunaka naun nisa, ada juga jenis perempuan ma la yaslih, yang tidak boleh diubati kecuali dengan dipukul perempuan tu. Ini tiga jenis perempuan yang Allah sebutlah dalam ni. Sebab tu rahsia kenapa Allah susun bagaimana nak mengatasi sifat nusyus perempuan. Apa itu nusyus? Ingkar. Derhaka. Okey. Ini dia punya sebab itu dia punya rahsia-rahsia ni lah. Okey, faham slide ni ya? Faham. Okey. Yang ini pula. Ini apa maksudnya? Wa in ata'nakum, jika mereka taat kepada kamu ya. Mereka mentaati. Okey, fala tabu alaihim sabila. Jika mereka tidak mentaati, maka janganlah mencari jalan untuk menyusahkan dia. Okey, jika mereka tidak mentaati ya. In ata'ta. Jika dia mentaati kamu, mentaati, maka janganlah kamu menyusahkan dia kan. Menyusahkan dia. Betul. Okey. Kata ini ta'bir inna ni. Kan ada kalimat inna dengan Iza. Iza. Mana Iza? Tak ada pun. Iza. Ayat lain ni, awak tinggal ayat ni. Bukan. Inna. Sebab ni syarat, dia jawab syarat ni. Iza syartiyah tu yang mana satu? Ayat lepas ni apa? Mungkin ayat selepas tu kot. Tak habis ayat ni. Sebab ayat dia ada ayat lagi. Awak kena masukkan ayat tu sebab dia ni dipanggil syarat. Jika, maka. Jika, apabila, gitu. Dia mesti jawab syarat. Dia macam ayat sintesis lah. Jika, maka. Itu. Ni Allah pun gitulah. Jika, maksudnya rahsia dalam ibarah in. Ustaz, yang ayat lepas dia tu, innallaha kana aliyan kabiro. Ya. Sebenarnya Allah Maha Tinggi lagi Maha. Tak ada pula yang tak ada pula yang iza tu. Okey, sir isar ta'bir bi inna syarti ala syartiyah fi qaul ta'ala. Betul lah tu. Betul lah tu. Dia kata in ni maksudnya menunjuk kepada syarat apabila. Apabila. Okey, maksudnya B ni inna, maka jika mereka taatkan kamu. Maksudnya maka apabila ni inna ni bermaksud iza. Okey. Inna ni bermaksud iza. Jika maksudnya apabila. Maka apabila mereka taatkan kamu, maka janganlah kamu menyusahkan mereka. Okey. Kata isy'ar wujub rafa taubih wal azza. Kata syiar atau penerangan wajib mengangkat daripada bersifat buruk dan menyeksa perempuan ni, yang nusyus ni. Okey, bimujarrad zuhur, dengan semata-mata jelas bila mereka ni meninggalkan nusyus tu. Bila kita minta dia bertaubat, ditinggalkan, dia tak ada haka, maka jangan seksa dia. Jangan sakiti dia, ya. Wa ruju'aha ila ta'ati zawjiha, dan dia kembali berketaatan kepada suaminya, wa adama ta'aliha alaihi, dan tidak meninggikan padanya, di mana tidak mendustai atau tidak menderhakai kepada suaminya. Okey. Wa adu isyan, tidak melakukan maksiat pada suaminya, tak melakukan dosa pada suamilah. Wa dzalika tashji'an, dan itu merupakan satu galakan lahunna, bagi perempuan itu, wa targhiban fi salahinna, dan satu pendekatan ni untuk memperbaiki perempuan itu ma'azwajih, bersama suami-suami mereka, hatta sehingga la tazdadu fajwa, sehingga tidak bertambah lagi dosa baina zaujain, di antara suami isteri itu, bitamadi azwaj fi izaihina, dengan suami melakukan penyiksaan kepada isteri tadi. Bila mana Izaihina tu. Izaihina ke Aizaihina? Iza ni ada azza menyakiti.
Oh, menyakiti. Maknanya tak ada lagi bertambah dosa antara suami isteri tu bila mana suami ini tidak menyakiti isterinya. Sebab kata tadi azin atam kan. Bila dah taat, dia janganlah sakiti. Gitu. Bila sakiti, tambahlah dosa kedua-duanya, bergaduh lagi. Begitulah. Itu rahsia Allah firman fa in ata'nakum. Tapi Okey. betul lah kan Ustaz, kalau yang pasal nusyus ni kita ambil yang ijaz yang sirubal lagi yang ni kan. Sebab dia macam itu saya rasa macam tak confident lah nak ambil yang ni. Okey lah Sebab ni, dia betul lah ni. Dia isu pinjam bab betul lah kan. nusyus. Jadi ayat ni lah ni. Wallai takhafuna ni ayat tentang pinjam bab Cuma dia nusyus. berkaitan dengan nahu lah kan. Sebab saya tengok yang kawan saya punya yang grup lain lah kan. Dia macam tak kaitan dengan nahu sangat lah. Dia berkaitan dengan balaghah. Banyak kan. Dalam Quran ada balaghah. Balaghah ni mana uslub. Gaya Allah. Gaya bahasa tu. Gaya bahasa yang Allah firmankan tu. Dia ada maksud yang tersendiri. Kalau asalnya macam ni ar-rijal qawwamu 'ala nisa ni asalnya yakumuna rijal 'ala nisa. Ikut kaedahnya jumlah fi'liyah. Maknanya lelaki menguasai kepada perempuan. Bila Allah tukar je uslub ar-rijalu mula-mula jadi mubtada dan khabar yang sifatnya qawamun yang berterusan, maksudnya lelaki ni dia akan sentiasa akan mengatasi perempuan atas isu ni, hukum ni. Gitu. Sebab itu hukum bab talak suami yang pegang, bukan isteri yang pegang. Begitu. Itulah. Okey. Faham Faham. Okey, itu je kot. Boleh Okey. Okey lah tu. Ustaz, maaf tak ganggu. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Konsultasi.